Seriously lah. Alihkan. Don't worry so much about what people say about you, as long as it's not you did stupid or try around. Boleh. Alright. I said I fully understand that. I know what it is from. But do you know that how much ROI I get on videos? I need to first. No, I don't have to tell people like that. Dah. Oh, okey. Selamat pagi. Selamat pagi. Tak apa, kita tunggu dulu. Ada few orang lain sebab kita ada Muhammad Helmi dekat live sekarang. So sebelum kita mula, kita akan tunggu dulu pukul 11 lebih baru kita akan go deeper lah. Alright. Selamat pagi. So siapa yang dah ada tu minta share, like, share. 1, 2, 3 share. Kita ada Muhammad Helmi dekat live sekarang. Pelan. So sebelum kita mula, kita akan tunggu dulu. Kau pelan kan, takut nanti dia ulang balik. Saya perkenalkan diri saya. Saya Coach Fikri. Ini adalah Coach Hafiz ya. Selamat pagi. Kita ada keluarga Kucing Bella. Selamat pagi. Kalau boleh minta share dulu, share 1, 2, 3 share supaya ramai yang lebih tahu, sebab sesi kita pagi ni agak bermanfaat sebab kita akan cuba bantu seramai orang yang boleh. Lagi-lagi dalam keadaan ramai orang yang hilang kerja, kita akan cuba kongsikan beberapa info yang berguna untuk manfaat semua orang lah. Selamat pagi keluarga Kucing Bella, selamat pagi. Boleh dengar jelas ya? Harap okey lah sebab setting kita hari ni pun sebab dia macam dalam studio juga. So kita ada mic, kita ada display yang agak besar, so kita boleh tengok siapa yang akan interact. Kalau kata ada apa-apa soalan, boleh tanya. Saya akan cuba address, jawab satu-satu. Sebab masa yang kita ada tak banyak, sebab saya akan allocate masa ni untuk sesi perkongsian ikut pengalaman kita sebelum ni untuk kita bantu orang-orang yang terkesan, golongan yang terkesan, lebih-lebih lagi yang hilang kerja, betul Fikri? Ya, betul. Sekarang ni ramai disebabkan PKP, disebabkan COVID, banyak industri yang terkesan dan ramai yang hilang kerja. Jadi melalui program Pakesok SIP ataupun EIS ni, diharapkan kita boleh bantu lebih ramai orang untuk mana yang hilang kerja boleh dapat kerja baru, di samping lengkapkan diri dengan kemahiran yang baru. So tujuan utama perkongsian kita hari ini untuk share lah sebanyak info yang boleh supaya dapat manfaat untuk semua. Kita ada ada Wendy Lee. Selamat pagi Wendy Lee. Selamat pagi.
kita boleh tengok ke ada berapa ramai dekat dalam ni? Oh, dekat tu je lah. Macam tu. Ikut komen saja lah. Okay. 11. Oh, ni screen. Jadi kalau aku tutup ni tak ada apa kan? Kenapa tu? Ni. Itu slide. Tutup je, tak ada masalah apa. Ni tak kacau. Kalau boleh kita minimizekan apa screen. So far, share. Kita ada Zul. Selamat pagi Zul. Selamat pagi. Kalau boleh Zul, minta tolong share Zul. Kita kongsikan info ni kepada semua seramai yang boleh pagi ni. Ada 8 orang. 8 orang. Okey. So far kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni kita tengah tunggu lagi sahabat-sahabat teman-teman yang lain untuk masuk. Kalau kata boleh, minta tolong share dalam grup-grup yang lain supaya lebih ramai orang yang masuk. Oh, okey, kita ada Lavender Rose. Waalaikumsalam. Selamat pagi Lavender. Kalau boleh minta tolong share pada grup-grup yang lain, kawan-kawan yang lain supaya lebih ramai orang yang tahu, dapat manfaat melalui perkongsian sesi kita pagi ni. Kita masih tunggu lagi. Okey. Dalam 11 suku kita akan mulakan sesi lah. So sementara ada masa ni kita akan tunggu lagi teman-teman kawan-kawan yang lain untuk join kita punya sesi live hari ini berkenaan dengan penerangan SIP, pakesok SIP lah, macam mana nak memohon, apa kriteria, apa faedah-faedah yang pemohon akan dapat. So saya dan tim saya akan kongsikan beberapa info yang menarik untuk makluman semualah, sebab saya percaya masih lagi ramai yang kurang jelas mengenai dengan
EAP pada hari ini saya akan kurang info It's cheap, really well. Because it's 10 cents or 30 cents. You know, depending on the quality of the video, or that I don't know what it is. But only if it's just 10 cents. Don't send you as many of 50 cents, roughly like 50 cents per hour. So view the result and they create a video in for yes. It's way better than our compared to it. Oh Helmi, okay. Saya minta maaf lah sebab kadang-kadang kita punya internet connection ni dia tak begitu stable. So akan ada lag dan ada kadang-kadang blank screen lah. Saya akan cuba untuk improve sebab kadang-kadang dia punya screen ni dia blank. So internet tadi connect, connection dia lost. So dia punya tinggal. Dalam macam buat training ni kan, you punya mulut kena buka. Supaya dia punya perkataan clear. Okay. Oh, okay. So, sekarang dah 11 minit, tak apa. Kita tunggu lagi sampai 8 suku. Supaya lebih ramai orang yang akan masuk join live kita. So far, kita dah ada 7 orang. Ya, kan pakai ni. Pakai wifi lah. Sekarang wifi. Oh, Helmi kata hold sampai 11.30. Kita tengok keadaan. Kalau kata dalam 11 suku ada ramai participants, kita akan mulalah. Mana-mana yang dah masuk, saya minta jasa baik untuk share. Tekan je button share dekat bawah tu. So group share pada kawan-kawan, grup-grup yang lain supaya lebih ramai orang tahu tentang Perkeso OIS. Dan kalau kata boleh memohon sekarang, sebab saya yakin masih lagi ramai yang tak tahu, ramai yang tak sedar tentang perkara ni, tentang bantuan daripada Perkeso untuk individu yang hilang kerja ataupun diberhentikan oleh majikan.
Finally, you can see how many people are doing it. Ya, kita tengoklah pada keadaan kalau kata okey. Kita dah cuba edit sikit internet connection, kita ubah definition gambar. Saya harap dapat gambar yang jelas lah. Okey. Kamera ni membuatkan aku nampak lebih muda. Gambar dia cantik. Okey, ada 9 orang dah masuk. Sebelas 10 okey kot. Kalau lama sangat takut ada orang keluar. Ya. Sesi ini tidak berlangsung lama. Tapi kami akan berkongsikan sebanyak yang mungkin lah kepada saudara-saudari. Info yang penting untuk supaya orang tahu kalau kata sama ada layak ataupun tak layak memohon. Sebab ramai yang tak tahu lagi tentang perkesok EIS ataupun SIP ni. So kami akan cuba cover sebanyak topik yang boleh. Tak apa Helmi, nanti kami akan sharekan slide. So dalam tu akan ada perincian lah tentang program ni, apa lagi detail-detail yang ada. Sekarang kita akan featureskan saya dan juga Fikri dulu. Sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain untuk join live kita. Tajuk perkongsian inilah kelas penerangan sistem insurans pekerjaan perkesok. Dan antara intipatinya adalah apa itu perkesok, apa syarat-syarat perkesok, faedah-faedah, cara memohon. Okey. Kena like us lah, keep moving like that. Shout. Kalau tidak orang tak kenal you, boring tertidur. Ada 8. Kita boleh start dah kot.
11.15. Boleh start ke je? Kalau nak start lah. Kita ada 8 episode. Start aja lah kalau start lah. Selamat pagi semua. Tolong tolong selepas ni share dengan member-member yang dalam keadaan macam ni. Apa, saya rasa kita akan bermula. Nanti kalau kata sesi ni habis pun boleh masih share kita punya session. Nanti saya akan tinggalkan juga nombor telefon, email saya untuk dihubungi. Kalau kata ada apa-apa soalan, ingin bertanya untuk dapatkan info yang lebih lanjut, jangan segan silu untuk PM saya. Saya akan cuba balas secepat yang mungkin. So saya rasa kita akan mulakan sesi kita. So Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Hafiz dan saya dengan teman saya Fikri. Coach Fikri. Pagi ni kita akan buat sedikit perkongsian tentang Pekeso SIP, apakah manfaat dia, apakah kriteria untuk memohon, siapa yang layak memohon dan macam mana untuk memohon. Okay? So sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak juga kongsikanlah tentang berkenaan dengan apa itu EIS ataupun itu ESIP. EIS dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Employment Insurance Scheme ataupun Skim Insurans Pekerjaan dalam bahasa Melayu. Skim ini adalah untuk membantu individu yang mencarum di mana yang hilang pekerjaan disebabkan sebab utamanya diberhentikan oleh majikan. Okey, itu satu. Dan kedua, apa beza SIP EIS dengan Pekeso biasa? Ramai yang sebelum ni yang PM, DM bertanya dengan saya, dia ada mencarum SOKSO ataupun Pekeso. Tapi ada juga kes-kes yang lain saya cuba bertanyakan, adakah caruman itu ialah SOKSO Pekeso yang biasa ataupun EIS? Dan diorang start bertanya apa beza antara EIS, SIP dengan Pekeso yang biasa. Okey, untuk EIS, SIP ialah Skim Insurans Perlindungan di mana kalau kata macam pencarum yang bekerja sebelum ni tiba-tiba hilang kerja, pihak majikan terpaksa berhentikan awak boleh claim insurans ni untuk dapatkan pekerjaan lain semula. Berbanding dengan caruman Pekeso biasa, caruman itu ialah skim insurans untuk perlindungan kemalangan, kecacatan ataupun masalah kesihatan semasa awak buat kerja. So dia ada beza kat situlah antara EIS, SIP dan juga caruman Pekeso ataupun SOKSO yang biasa. Okey, sebab tak silap saya Pekeso EIS ataupun SIP program insurans ni ialah baru jugalah diperkenalkan oleh kerajaan lebih kurang dalam tahun 2018 dan waktu tu memang dapat banyak sangat persoalan dan juga orang bertanya lah kenapa perlu potong lagi gaji untuk SIP ataupun EIS ni. So untuk menjawab keadaan sekarang ni bila ramai yang hilang kerja, barulah kita akan nampak manfaat SIP EIS ni waktu sekarang ni. Sebab bila kata pencarum tu ada mencarum, dia hilang kerja dan you boleh mohon untuk tuntutan. Kalau kata tak memohon, tidak ada mencarum, saya minta maaf, memang tak boleh untuk claim. Okey? Dan yang ketiga, apa manfaat SIP EIS ni? Yang pertama, yang paling utama, bila kata kita hilang kerja, tentu kita nak cari kerja yang baru, betul? So melalui program ni, pihak Pekeso akan bantu awak sebagai pencarum untuk dapatkan kerja yang baru melalui portal yang dipanggil My Future Jobs Portal. Okey, dalam tu awak boleh masuk, login, awak boleh daftar dan awak boleh start untuk cari kerja baru dibantu oleh Pekeso. Pekeso akan bantu awak untuk macam matching antara awak dan juga potential future employer supaya awak dapat kerja balik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pihak Pekeso juga akan bayar allowance harian kerja selama 6 bulan. Maksudnya ini ialah satu inisiatif daripada pihak Pekeso untuk bagi sedikit insentif pada awak untuk cari kerja baru. So bayaran insentif tentang allowance 6 bulan tu nanti saya akan terangkan dalam slide perbentangan sekejap je lagi. Saya akan tunjukkan berapa peratusan
bayaran tu mengikut bulan sebab allowance ni dia akan dibayar selama 6 bulan dan berdasarkan peratusan gaji terakhir bila kata dibuang kerja. Kita akan cover topik tu sekejap je lagi. Okay, and then apa syarat-syarat permohonan untuk permohonan pekesok EIS SIP ni? Yang paling pertama, pekerja swasta yang mencarum dengan EIS wajib mencarum EIS. Kalau tak mencarum, saya minta maaf sekali lagi, memang tak boleh nak apply. Okay, and then telah hilang kerja disebabkan oleh diberhentikan oleh majikan. Mungkin disebabkan company tutup, restructuring, company dah tak boleh beroperasi dan yang paling teruk sekali bankrupt. Awak boleh memohon disebabkan isu-isu ni. Tetapi kalau kata hilang pekerjaan disebabkan berhenti secara sukarela, saya minta maaf, yang itu tak layak untuk memohon. Tetapi kalau kata ada sebab-sebab yang lain, mungkin adalah disebabkan negatif side effect, mungkin ada sebab gangguan seksual, majikan minta kita buat kerja-kerja yang berbahaya, dia ada macam berhenti sendiri tapi ada sebab musabah yang valid untuk pihak Pekiso pertimbangkan untuk luluskan permohonan. Yang itu pun boleh untuk memohon. Okay? And then yang poin yang seterusnya, preview untuk memohon, yang tu kami akan cover dalam slide lepas ni. Okay, so secara ringkasnya apa itu EIS, SIP, apa bezanya antara caruman EIS, SIP dengan caruman perusahaan yang biasa, apa manfaat yang pencarum boleh dapat kalau kata tiba-tiba hilang kerja dan juga syarat-syarat utama permohonan. Okay, suka saya untuk sharekan sebab sebelum ni ada juga yang kata saya ni daripada pihak Pekiso. Sebenarnya untuk jelaskan perkara ni, saya adalah penyedia latihan yang dilantik oleh Pekiso untuk memberi latihan kepada individu-individu yang hilang kerja ni. So sebab di antara manfaat SIP macam saya cakap tadi, dia adalah satu program carian semula kerja. Dan yang kedua, pihak Pekiso akan bayar allowance selama 6 bulan pada individu yang terkesan lah. Dan yang paling ketiga, di mana role saya sebagai training provider untuk bagi latihan tanpa charge, maksudnya secara percuma sebab program ni dia attach inline dengan pihak Pekiso. So kami ada beberapa program persijilan yang kami tawarkan kepada pemohon dan juga golongan sasar ni supaya dalam masa yang pemohon sedang mencari kerja, pihak kami akan latih anda semua untuk enhancekan awak punya kemahiran dan skill supaya awak lebih mudah untuk dapat kerja di masa akan datang. Antara skop latihan yang kami tawarkan ni lebih kepada set kemahiran masa akan datang. Maksudnya set kemahiran yang untuk alaf baru. So antara yang saya boleh setkan ialah yang paling mendapat perhatian sekarang ni yang kami sedang jalankan dan ramai yang enroll ialah 360 digital marketing. Kursus tu adalah merangkumi aspek pemasaran dalam bidang digital. Okey, kami akan cover beberapa topik utamalah dalam bidang pemasaran melalui email, melalui marketing, melalui social media, content marketing dan yang berkaitan. Mesti saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya lah. So I think Fik kita boleh move to slide. So kita boleh tengoklah the flow macam mana nak mohon. Oh tak keluar. Share screen. Boleh nampak? Boleh tak tengok dekat ni. Keluar tak? Oh, okey, dia keluar. No, baru keluar lambat. Besarkan sikit kot. Ya, Resolusi sikit. Lambat. Tak, Dia ada delay. Lambat gila. dia macam ni. Dia jadi Tak ada, dia lambat. dia macam tu.
Lebih besar ke tak? Cuba submit. Full screen. Okay. Kau boleh macam ni. At the bottom there, you see you change the different layouts of the message. Atas lagi. Atas lagi. Ni? No, below the big screen, you see there's one row of icons. That's where how you change it. Tapi ni macam tu. Into the inception. Boleh ya, tapi dia macam Kita nak share benda ni macam mana? Kenapa dia ada? okay. Oh, lambat. Kau punya tak keluar lagi. Kau punya, you punya nampak skrin ni lah. Okay. Okey, kita dah masuk daripada slide penerangan untuk lebih detail lah. So macam saya sebutkan tadi, saya akan terangkan sedikit macam mana untuk buat permohonan tuntutan faedah EIS SIP ni, and then apa kriteria syarat-syarat permohonan, apa dokumen yang perlu kita attach sekali dalam permohonan ni. So saya akan cover lah dalam slide ni. So kelayakan terma dan syarat, macam saya sebutkan tadi, pemohon-pemohon yang layak adalah merupakan rakyat Malaysia ataupun pemegang PR. Okey. Yang kedua, berumur 18 hingga 60 tahun, bekerja dalam sektor swasta dan bekerja melalui servis kontrak. Saya tak pasti poin yang keempat tu sama ada tepat ataupun tidak. Tapi yang pentingnya mestilah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun hingga 60 dan bekerja dalam private sektor, dan yang paling utama mencarum dalam skim Pakaiso EIS. Okey. Okey, yang ini ialah syarat-syarat, maksudnya klasifikasi pemohon yang boleh memohon dan tak boleh untuk memohon. Okey, kalau kata yang boleh memohon, kita go through pada disebabkan dibuang oleh majikan, retrenchment, VSS, MSS, company terpaksa ditutup, bankruptcy, constructive dismissal, and then ada juga terpaksa berhenti secara sukarela disebabkan oleh ada gangguan seksual di tempat kerja ataupun ancaman di tempat kerja, dan ada juga sebab-sebab yang lain terpaksa berhenti disebabkan pihak majikan minta pekerja untuk buat kerja-kerja yang berbahaya. Klasifikasi orang-orang yang hilang bekerja ni yang saya sebutkan tadi boleh untuk memohon. Kita tengok balik pada siapa yang tak boleh untuk memohon ataupun tak layak untuk memohon. Okey. Pekerja diberhentikan oleh majikan disebabkan salah laku ataupun ada masalah disiplin di tempat kerja. Dan yang kedua ialah pemberhentian secara sukarela oleh pihak pekerja tanpa sebab yang munasabah. Mungkin ianya disebabkan oleh kerelaan sendiri, mungkin untuk bertukar kerja. Yang itu tak boleh untuk memohon EIS ataupun SIP. Dan yang ketiga disebabkan persaraan. Untuk retirement pun tak boleh memohon. Dan yang keempat, yang ni paling ramai lah ikut kata pemohon yang jumpa saya, minta bantuan untuk buat permohonan. Kalau kata pekerja kontrak, biasanya tak layak, tetapi ikut juga budi bicara dan juga keadaan disebabkan apa kontrak itu berakhir. Boleh submit permohonan, nanti pihak Pakaiso akan teliti, dia akan semak permohonan sama ada layak ataupun tidak. Okey. So melalui faedah ni, apa pemohon akan dapat? So yang paling utamanya, macam saya sebutkan sebelum ni, bila kata kita dah hilang kerja, motif utama program Pakaiso EIS ni ialah untuk membantu pemohon pencarum yang hilang kerja untuk dapatkan kerja baru dalam kadar masa secepat yang mungkin. Okey. Di samping itu juga,
pihak Pekeso akan beri bantuan allowance carian kerja selama 6 bulan. Dan yang ketiga, pihak Pekeso menawarkan program latihan kemahiran percuma untuk pemohon meningkatkan kemahiran diri dan juga skill set yang boleh disyorkan, ditawarkan kepada bakal majikan baru yang akan datang. Okey? So ni. Okey, sekarang ni table menunjukkan berapa kadar peratusan allowance yang pemohon boleh dapat. Sebab macam saya sebutkan tadi, allowance carian kerja akan dibayar selama 6 bulan. Maksudnya sekali permohonan allowance ni akan dibayar selama 6 kali lah. Okey? Dia mengikut peratusan. Kalau kata bulan pertama 80% daripada gaji akhir, bulan yang kedua sebanyak 50% daripada gaji akhir, bulan ketiga belum keempat 40% dan bulan kelima dan keenam masing-masing 30%. Tetapi dia ada limit lah untuk tangga gaji ni. Kalau kata gaji kita 10,000, maksimum 80% daripada 4,000 sahaja ceiling harga yang boleh pihak Pekeso beri pada kita. Okey. Ini yang kedua. Yang pertama tadi itulah ialah allowance carian kerja. Yang kedua ialah latihan kemahiran percuma. Macam pihak saya attach dengan satu training provider yang panggil syarikat kami ialah Chap One Asia Sdn Bhd. Kami ada menawarkan beberapa kursus persijilan, kursus kemahiran. Yang pertama ialah 360 digital marketing. So pada mana-mana pemohon yang berminat untuk tahu belajar lebih lanjut mengenai pemasaran era digital, sebab sekarang ni kalau kata saya yakin ramai orang bercerita tentang fourth industrial revolution, betul. So everything semuanya dah bertukar daripada analog ke digital. Termasuk jugalah dalam bidang pemasaran. Kemahiran pemasaran sekarang dah berubah daripada conventional marketing to digital marketing. So dalam kursus ni kami akan ajarkan teknik-teknik, cara-cara untuk pemasaran gaya baru melalui platform digital yang termasuklah daripada email marketing, social marketing, website dan sebagainya. Okey, dan kursus yang kedua, kami juga ada tawarkan kursus persijilan pada mana-mana individu yang berminat tentang nak belajar tentang perundingan image. Dia berkenaan dengan personal image. So kalau kata akak-akak di luar sana, abang-abang pun boleh juga kalau kata berminat tentang perundingan image, boleh ambil kursus ni sebab dia ialah train the trainer. Bila tamat saja kursus, you boleh mengajar orang lain dan juga you boleh juga buka bisnes sendiri untuk memulakan perniagaan sendiri dalam bidang perundingan image. Okey? Dan yang ketiga, di samping daripada allowance carian kerja, pihak Pekeso juga kalau kata bila pemohon menghadiri latihan, boleh claim allowance menghadiri latihan daripada Pekeso. Pihak Pekeso akan bayar dengan kadar lebih kurang RM20 sehari mengikut bilangan hari latihan. Macam program digital marketing kami ialah selama 3 hari. Di manakala program personal consultant image tu, perunding image tu selama 6 hari. So kadar allowance ni akan dibayar mengikut berapa lama tempoh latihan tersebut. Okey. Dan kalau kata intipati mengenai pensijilan personal image consulting ni, ada beberapa topik yang kita akan cover melalui kursus ni. Ialah kerjaya anda sebagai seorang perunding image. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan belajar mengenai kemahiran warna, mengenali jenis tubuh badan, personality dan juga memasarkan perkhidmatan untuk menjadi seorang perunding image. Okey. Dan yang kedua ialah digital marketing. So apa topik-topik yang kita akan ajar you, yang kita akan bantu you untuk memahami tentang pemasaran gaya baru melalui digital. Kita akan cover melalui Facebook, Instagram, mobile marketing, SEM, SEO melalui Google, Yahoo dan sebagainya, website. Ada juga email, copywriting dan juga digital psychology. Sebab
topik digital psychology sangat penting untuk kita macam mana kita nak menangi hati pelanggan dalam konteks pemasaran di dalam konteks digital. Okay. Okay, so seterusnya. Okay, untuk penerangan permohonan pekesok EIS ni, saya akan pass pada Fikri untuk terangkan lebih lanjut macam mana pemohon memohon daripada sebab dia merangkumi beberapa langkah. So kami akan kongsikan daripada langkah permulaan sampailah akhir. Okay, so saya serahkan pada Fikri. Okay, baik. Terima kasih Coach Hafiz. Okay, baik. Saya pasti anda semua menunggu-nunggu bahagian ini kerana anda ingin segera memohon bantuan pekesok SIP ini. Baik, ada beberapa perkara yang anda perlukan apabila ingin memohon bantuan pekesok SIP ini. Perkara yang pertama adalah anda perlu menyediakan beberapa dokumen. Saya akan nyatakan apakah dokumen yang anda perlu sediakan apabila anda memohon bantuan pekesok SIP ini. Okey, baik. Untuk makluman dan saya ingin tegaskan, segala permohonan dan bantuan yang anda minta, anda hendaklah berurusan secara terus kepada pekesok. Kami hanya sebuah badan yang, sebuah syarikat yang memberi training kepada anda semua. Jadi segala urusan seperti dokumen-dokumen peribadi anda hendaklah upload ke laman web pekesok. Okey, baik. Langkah pertama, anda hendaklah daftar di laman web pekesok. Saya akan nyatakan laman web pekesok itu di bawah nanti. Dan langkah kedua, anda hendaklah pekesok akan menghantar satu email pengesahan sama ada anda layak atau tidak setelah anda membuat semakan kelayakan. Apabila anda layak, anda pergi lagi ke laman web pekesok dan isikan butiran-butiran kursus yang anda inginkan, dan yang terakhir pekesok akan menghantar satu email yang mengatakan permohonan anda untuk menyertai kursus diluluskan. Okey, baik, saya tunjukkan langkah pertama. Langkah pertama adalah anda perlu berdaftar di laman web pekesok. Laman web pekesok tersebut adalah eis.perkeso.gov.my/eisportal/insured/appl/instruction. Okey, baik. Link ini saya akan kongsikan di bahagian chatting nanti. Kalau anda tak dapat catat, saya akan kongsikan nanti. Okey, dokumen-dokumen yang anda perlu serahkan kepada pekesok, saya ulangi ya, anda perlu serahkan dokumen ini kepada pekesok, bukan kepada kami. Jadi tak ada isu mengenai kami akan scam anda ke, kami ingin maklumat peribadi anda ke, tidak. Anda berurusan dengan pekesok secara terus. Kami hanya menunjukkan jalan kepada anda untuk memohon bantuan ini. Okey, dokumen pertama yang anda perlukan adalah salinan kad pengenalan. Okey. Dokumen kedua adalah surat pemberhentian kerja. Okey. Dokumen yang ketiga adalah salinan slip gaji 6 bulan terakhir anda. Okey, di sini saya ada terima beberapa persoalan daripada pemohon lah yang menghubungi kami. Kalau tak cukup dokumen bagaimana? Pasti sebolehnya anda ada slip gaji yang terakhir anda. Sebab apa? Seperti yang Coach Hafiz terangkan di awal tadi, pekesok akan membayar allowance carian kerja berdasarkan slip gaji anda yang terakhir. Jadi 80% daripada allowance tersebut berdasarkan gaji anda lah. Kalau anda tak sediakan dokumen slip gaji tersebut, pekesok tidak tahu nak bayar anda berapa. Jadi sediakan bukti slip gaji anda tersebut. Okey, dokumen keempat. Bila anda dah sediakan slip gaji anda, mestilah pekesok akan membayar kepada anda, betul? Jadi macam mana pekesok ingin bayar anda? Anda sediakanlah bank account statement anda. Okey, barulah pekesok boleh masukkan duit allowance carian kerja itu kepada anda. Okey. Dan last, surat offer letter syarikat yang anda bekerja sebelum ini. Okey.
Ini adalah 5 dokumen yang anda perlu sediakan sebelum anda memuat naik dokumen tersebut di laman web Perkeso. Okey, langkah kedua. Apabila anda telah pergi ke laman web Perkeso, anda dikehendaki memuat naik ke semua dokumen-dokumen tersebut, dan setelah anda menjawab beberapa soalan daripada Perkeso di laman web tersebut, anda akan menerima panggilan ataupun email daripada Perkeso mengenai status kelayakan anda, sama ada anda layak atau tidak. Okey, jikalau anda ingin menyemak kelayakan anda hanya perlu pergi ke laman web Perkeso. Okey, pergi ke laman web Perkeso dan klik di butang semakan. Kalau anda lihat di skrin anda ada arrow di sini, klik pada butang semakan dan anda boleh tahu status anda sama ada anda layak atau tidak. Okey, kebiasaannya status permohonan ini tidaklah mengambil masa yang lama. Kadang-kadang ada sesetengah pemohon bertanyakan kelayakan mereka, membuat semakan kelayakan, sehari dua mereka telah dapat status sama ada mereka layak atau tidak. Tapi paling lama pun yang kami pernah dengar adalah selama sebulan. Tapi amat jarang lah. Okay. Tapi jikalau anda masih tidak menerima apa-apa keputusan daripada Perkeso, hubungi mereka, telefon mereka, tanya apakah status permohonan anda sebagai seorang pencarum, adakah anda layak menerima bantuan atau tidak. Hubungi mereka. Okey, langkah ketiga. Apabila permohonan anda diluluskan, anda akan mula mendapat allowance carian kerja anda. Okey, jikalau anda layak, anda selain daripada allowance carian kerja yang anda dapat, anda boleh berdaftar kursus. Jadi kamilah yang antara training provider yang bekerjasama dengan Perkeso untuk meningkatkan skill anda. Okay. Untuk mendaftar kursus yang kami tawarkan, anda hanya perlu pergi ke laman web Perkeso. Saya ulangi, kursus kami berada di laman web Perkeso. Pergi ke laman web Perkeso yang anda daftar sebelum ini dan ikuti arahan-arahan berikut. Di laman web Perkeso, setelah anda login, di bahagian menu utama ada permohonan latihan di bahagian atas sana. Klik permohonan latihan dan klik pada butang, anda baca syarat-syarat dan terma yang Perkeso tetapkan. Klik pada butang setuju dan baca arahan. Perkeso ingin mengetahui sama ada anda kursus yang anda inginkan ini bersesuaian dengan anda atau tidak. Jadi sila jawab dengan jujur. Okey, isikan borang-borang permohonan dan lengkapkan ujian psikometrik. Jangan takut pula bila dengar ujian psikometrik ini. Ini bukanlah ujian psiko ke ujian nak cek sama anda betul gila ke tidak. Tidak ada. Ujian psikometrik adalah ujian di mana Perkeso ingin menentukan apakah job placement. Okey, job placement yang bersesuaian dengan anda. Okey, lengkapkan borang permohonan dan lengkapkan ujian psikometrik. Seterusnya, di bahagian kursus, di bahagian bawah sana, jika saya tengok skrin anda, di bahagian bawah ada pilihan kursus. Klik pada pilih kursus dan search, buat carian CHAP-1. Okay, bila anda membuat carian CHAP-1, akan dipaparkan kepada anda kursus-kursus daripada kami. Antaranya adalah Train the Trainer Program, Certification in Personal Image Consultancy, CPIC. Dan kursus lain adalah 360 Digital Marketing. Okay, kursus-kursus ini berdaftar dengan Perkeso. Jadi jangan anda risau, jangan anda takut sama ada kursus ini anda perlu bayar atau tidak. Tidak. Kursus ini adalah percuma. Anda hanya perlu daftar dan ambil kursus ini. Jadi sementara anda menunggu panggilan kerja, sementara anda mendapat kerja baru, kenapa tidak anda ambil kursus dan tingkatkan kemahiran anda? Jadi apabila anda mencari kerja, anda sudah pun mempunyai sijil-sijil tambahan peningkatan kemahiran yang ditaja oleh Perkeso. Okey. Apabila anda telah pilih dan search dan pilih kursus yang anda inginkan,
tekan butang hantar dan tunggu panggilan pengesahan daripada Pekeso. Anda akan terima email daripada Pekeso dan anda akan menerima guarantee letter example. Anda akan terima email yang mengatakan permohonan anda untuk menghadiri kursus diluluskan. Dan untuk maklumat anda, setelah Pekeso memaklumkan anda kelulusan anda, pihak kami akan menghubungi anda berkenaan dengan bilakah tarikh kursus berikutnya yang akan diadakan untuk anda. Okay? Pihak Pekeso hanya memaklumkan kelulusan, tetapi tarikh kursus adalah daripada pihak kami, penyedia latihan. Okay. Dan untuk makluman anda, saya tegaskan lagi dan saya ulangi, kursus ini adalah percuma, tiada apa-apa bayaran. Jikalau ada penyedia latihan di luar sana mengatakan, okey, untuk memohon bantuan-bantuan ini, memohon menyertai kursus ini, anda perlu membuat sedikit bayaran ke apa-apa, jangan percaya, jangan sertai kerana itu adalah scam daripada mereka. Okey, berhati-hati. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja. Saya ingin berkongsikan anda link untuk slide ini. Nak kongsi? Boleh juga. Nanti pihak kami akan sharekan slide ni. Kalau kata ada apa-apa pertanyaan, saya akan sertakan juga nombor telefon email saya. So mudahlah kata untuk kontak. Kalau kata ada apa-apa keperluan nak bertanya lebih lanjut untuk memohon, terus hubungi saya dan juga tim kita. Kita akan cuba bantu seramai yang boleh sebab saya yakin dan percaya ramai di luar sana yang terkesan, ramai yang kehilangan kerja. Jadi ambillah peluang ini, untuk memanfaatkan faedah yang Pekeso ada untuk anda semua. Okey, so saya rasa cukup itu sekadar kita punya perkongsian hari ini. Kalau kata ada apa-apa boleh DM email saya akan hubungi anda balik masa yang okey. So terima kasih banyak masa kesudian ke lapangan untuk bersama sesi live kita hari ini. Saya rasa setakat itu je daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi.